Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, saya dan Encik Hakim Habibur Rahman serta rakan saya, Ahmad Nabil Muhammad Nazif, ingin berkongsikan tentang satu tajuk yang berkaitan dengan alam gaib, iaitu malaikat, syaitan dan jin. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian alam gaib dan makhluk-makhluk selain daripada kejadian manusia. Jadi dan juga beriman kepada alam gaib ini adalah satu kewajipan bagi umat Islam, seperti apa yang diceritakan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, yang maksudnya ialah iaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, yang mendirikan solat dan mengeluarkan sebahagian rezeki yang telah kami kurniakan. Kita mestilah beriman dengan sebenar-benar iman dan tidak boleh disangkalkan lagi, kerana penyataan ini keluar daripada kitab suci Al-Quran itu sendiri. Jadi pada bahagian saya ingin mengkhususkan tentang tajuk malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya, dan tugas umum malaikat ini adalah hanya taat pada segala suruhan dan perintah Allah SWT. Jadi beriman kepada malaikat ini adalah salah satu rukun iman. Dan jika kita tidak mempercayai antara kewujudan sifat-sifatnya, maka tidak sah iman seseorang. Dan kewajipan beriman ini telah diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 285, yang bermaksud Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kat sini kita dapat mengetahui bahawa malaikat adalah makhluk Allah yang wajib kita beriman juga. Seterusnya kita pergi kepada sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang saya ingin jelaskan pada hari ini ada 4. Yang pertama adalah malaikat tidak disifatkan antara lelaki dan perempuan. Bagi masyarakat Arab Jahiliyah, mereka meyakini bahawa malaikat ini merupakan anak-anak perempuan bagi Allah SWT. Allah telah menjelaskan bahawa anggapan mereka ini adalah salah dalam surah Az-Zukhruf ayat 19, yang bermaksud, dan mereka pula menyifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang pemurah itu daripada jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu, dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya. Jadi kat sini kita tiada hak untuk mensifatkan bahawa malaikat ini perempuan ataupun lelaki. Sifat malaikat yang kedua adalah malaikat tidak makan dan tidak minum. Umum mengetahui bahawa malaikat adalah makhluk yang tidak mempunyai nafsu, tidak dahaga dan tidak lapar. Maka apabila tiada dahaga dan tiada lapar, mereka tiada keperluan untuk makan dan minum. Hal ini juga dikuatkan lagi dalam peristiwa Nabi Ibrahim yang didatangi oleh malaikat untuk mengkhabarkan tentang penghancuran kaum Lut pada ketika itu. Apabila Nabi Ibrahim menghidangkan makanan, namun mereka tidak makan, lalu Nabi Ibrahim rasa takut, dan kemudian malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, janganlah kamu takut. Hal ini jelaskan dalam surah Az-Zariyat, iaitu 24 hingga 28. Sifat malaikat yang ketiga adalah mereka tidak dapat dilihat dalam bentuk aslinya. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat merupakan salah satu daripada makhluk gaib yang tidak dapat dilihat melalui panca indera kasar manusia, iaitu mata. Namun ianya berbeza pada kejadian yang berlaku kepada sebahagian para nabi, seperti contohnya kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda telah melihat Jibril secara jelas dan nyata. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Takwir ayat 23, yang bermaksud, dan Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya adalah wahyu dari Tuhan, kerana demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Kat sini kita dapat mengetahui bahawa Nabi Muhammad sendiri telah melihat dengan jelas bentuk asli malaikat Jibril. Walaupun kita ni sebagai manusia tidak dapat melihat, namun ada makhluk-makhluk lain yang boleh melihat malaikat ini, seperti haiwan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar ayam berkokok, maka mohonlah kepada Allah SWT akan kurniaannya, kerana ianya ayam yang melihat malaikat, dan seterusnya. Inilah ada hadis sahih, dan bahawa kat sini kita tahu bahawa ada makhluk-makhluk lain yang boleh melihat makhluk gaib ini. Sifat malaikat yang terakhir adalah malaikat boleh berubah-ubah bentuk. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang para nabi yang telah bertemu dengan malaikat dalam rupa bentuk yang berbeza-beza.
seperti kejadian Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat dengan bentuk rupa lelaki. Dan contoh lain pula adalah Maryam yang didatangi oleh malaikat juga merupakan dalam bentuk lelaki. Hal ini dijelaskan dalam surah Maryam ayat 17, iaitu maksudnya, kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya daripada mereka, maka kami hantarkan kepadanya roh dari kami, lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Jadi kat sini dapat diketahuilah malaikat menyamar sebagai seorang lelaki untuk melindungi Maryam. Itu saja daripada saya. Kita teruskan penerangan selanjutnya kepada rakan saya. Saya Ahmad Nabil bin Muhammad Nazif. Pada video saya pada hari ini saya akan menceritakan dua topik, iaitu jin dan syaitan. Okey, jin bermaksud terselindung ataupun tersembunyi. Dari segi istilahnya adalah makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Secara kesimpulannya, jin adalah makhluk atau roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Itu adalah definisi jin. Okey, adakah jin benar-benar wujud? Jadi kita lihat di dalam ayat Al-Quran bermaksud, dan tidaklah aku, yakni Allah, menciptakan manusia dan jin melainkan untuk memperhamba dan beribadat kepadaku. Yang mana ayat ini menceritakan tentang penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah dan memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ini adalah salah satu dalil yang membuktikan bahawa adanya wujudnya jin. Kita akan sentuh dari segi asal kejadian jin, asal usul jin. Sebagaimana yang kita tahu, jin adalah tercipta daripada api, sebagaimana dalil dalam surah Al-Hijr ayat yang 27 yang bermaksud, dan jin itu kami ciptakan sebelum manusia daripada api yang sangat panas. Ini contoh dalil yang menceritakan bahawa jin itu diciptakan daripada api. Okey, timbul persoalan bahawa adakah jin pada zaman sekarang juga diciptakan daripada api? Okey, kita lihat dari segi contoh, Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah, tetapi lepas diciptakan daripada tanah, wujudnya organ-organ ataupun tubuh badan, dan di tubuh badan dan keturunan-keturunan manusia yang kita lihat sebagaimana diri kita sendiri, tidak ada unsur-unsur ataupun tanah-tanah di badan kita. Yang adanya adalah daging, kulit dan tulang. Jadi adakah jin juga seperti itu? Okey, kita lihat kepada hadis di mana hadis ini menceritakan tentang pada suatu hari Rasulullah solat dan Rasulullah diganggu oleh iblis, dan ketika itu Rasulullah mencekik iblis menggunakan tangan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan bahawa, dan aku berterusan mencekiknya hingga kan dapat aku rasakan sejuk lidahnya di antara dua jari aku ini. Okay, hadis ini panjang. Berdasarkan pembacaan saya yang dipahamkan bahawa sekiranya jin itu masih ada api di tubuhnya, semestinya tangan Rasulullah rasa panas, tidak rasa sejuk. Jadi menurut hadis ni, tangan Rasulullah merasa sejuk. Jadi ini antara salah satu dalil yang membuktikan bahawa penciptaan jin pada sekarang ini berubah kepada komponen-komponen organnya. Walaupun terdapat banyak dalil yang mengatakan bahawa jin daripada api dan seterusnya, hadis ini menceritakan bahawa berubah kepada organ-organnya, tidak dijumpai dalil ataupun bukti yang mengatakan yang menceritakan tentang bagaimana ataupun jenis organ-organ jin, sama macam jantung ataupun ada paru-paru, itu tidak ada bukti yang mengatakan tentang perkara itu. Okey, seterusnya kita akan menceritakan tentang tempat tinggal jin. Tempat tinggal jin menurut ulama-ulama yang masyhur mengatakan bahawa jin mempunyai tempat-tempat yang disukai ataupun tempat-tempat yang ditinggal. Antaranya yang pertama, tempat yang tidak dihuni oleh manusia, sebagai contohnya adalah hutan, di dalam gua dan lautan dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah tempat-tempat yang kotor sebagaimana tandas, pembuangan sampah dan sebagainya. Yang ketiga adalah bersama manusia. Oleh itu Nabi mengarahkan kita untuk membaca setiap hari Al-Quran supaya tidak dimasuki oleh jin. Okey, ini antara perbahasan tentang jin. Okey, kita terus kepada tajuk yang kedua, iaitu syaitan. Syaitan adalah satu golongan daripada jin, tetapi
syaitan memiliki sifat yang berbeza dengan jin. Jin adalah satu golongan yang umum, di mana golongan ini terbagi kepada dua, yang soleh dan yang buruk, yang jahat. Yang jahat inilah yang kita panggil sebagai syaitan. Okey, sifat-sifat syaitan. Syaitan memiliki sifatnya, iaitu sifatnya mengajak kepada kemungkaran dan menghalang ke arah kebaikan. Ya, ini mengajak menggoda manusia ke arah keburukan. Itu sifat-sifat syaitan. Seterusnya kita akan ceritakan tentang cara dan godaan syaitan. Syaitan menggoda manusia ini dengan pelbagai-bagai tahap, sebagaimana yang telah disebutkan tafsir Hamka. Antara cara godaan syaitan adalah syaitan akan sentiasa menghasut manusia melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan suruhan Allah, yakni ke arah kemaksiatan, ke arah keburukan. Itu adalah godaan dan cara syaitan untuk menghasut. Okey, terakhir saya akan petik sedikit tentang 6 tahap yang dikatakan oleh Quraisy Shihab, iaitu yang pertama, mengajak manusia mempersekutukan Allah. Yang kedua, mengajak manusia kepada penipuan yang bersifat ingin untuk menipu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengajak manusia melakukan dosa besar. Yang keempat, mengajak manusia melakukan dosa kecil. Yang kelima, mengajak manusia untuk perkara mubah, iaitu perkara yang apabila dilakukan tidak mendapat pahala, ke arah kerugian. Yang keenam, mengajak manusia untuk menghalang manusia daripada melakukan aktiviti yang bermanfaat, yang dapat pahala. Itu ada tahap-tahap yang diceritakan, tahap bagaimana syaitan menggoda manusia daripada perkara yang besar kepada perkara-perkara yang halus, sehingga tercapainya impiannya untuk mengajak manusia kepada mempersekutukan Allah SWT. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.